أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu pada hari ini untuk kita sama-sama menyambung perbincangan kita dengan buku tips wanita menuju syurga yang kita sampai kepada muka surat 29 berkaitan dengan kewajipan dalam masyarakat. Baik, perbincangan kita ni ada di bawah tajuk mengenai dengan peranan wanita, tanggungjawab wanita yang terdapat dalam Quran sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran, dan juga kita katakan tanggungjawab wanita sebagaimana yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT ke atas kita semua. Dan tanggungjawab ni boleh dipecahkan kepada peranan kita sebagai pertama-tama sebagai anak, yang keduanya sebagai isteri, yang ketiga sebagai ibu, yang keempatnya sebagai anggota masyarakat. Jadi hari ini kita tengok berkaitan dengan sebagai anggota masyarakat. Baik, ada hadis ataupun asar yang menyebutkan mengenai asar ni, maknanya dia kalau ikut dalam definisi, asar ni adalah semua perkataan sahabat, dan dalam konteks yang lain kadang-kala dia disebut juga sebagai hadis. Jadi maknanya asar ni dia lebih luas daripada hadis. Dalam asar tu, hadis termasuk dalam asar, maknanya semua hadis adalah asar, tapi tidak semua asar adalah hadis. Macam tu. Jadi tetapi walau bagaimanapun ada sebahagian daripada kata-kata sahabat yang termasuk juga dalam hadis. Itu kalau nak fahamlah apa dia asar, apa dia hadis, tapi tak faham pun tak apa. Yang penting dia adalah satu sumber daripada rujukan kita yang disebutkan mengenai dengan al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita merupakan tiang negara. Apabila dia baik, maka baiklah negara, dan apabila wanita rosak, maka rosaklah negara. Baik, ini menunjukkan fungsi wanita yang sangat besar dalam pembentukan masyarakat. Peranan wanita sebagai pembangun masyarakat bermula daripada didikan terhadap anak-anak sendiri. Peranannya sebagai ibu dalam mendidik anak-anak yang berakhlak mulia, mampu melahirkan masyarakat yang baik. Wanita yang bergelar ibu merupakan sekolah pertama bagi pembentukan masyarakat sedemikian, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang maksudnya setiap anak dilahirkan atas fitrah, lalu kedua orang tuanya lah yang mempengaruhinya hingga dia berubah menjadi pemeluk Yahudi, Nasrani atau Majusi. Baik, jadi ini bila menyebut mengenai dengan peranan ataupun kewajipan seorang wanita dalam masyarakat, yang pertama sekali dia merujuk kepada konsep yang disebut dalam sebuah asar bahawa wanita adalah tiang negara. Jadi sebenarnya walaupun kita kata kadang-kadang orang memandang wanita ni golongan yang macam tak perlulah, seolah-olahnya macam lekeh sangat gitu kan, tak reti buat tu, tak reti buat ni, yang tu takut, yang ni takut gitu. Yang nampak macam hero tu laki gitu. Yang nampak macam hebat sangat tu laki. Tapi walau macam mana pun kita tengok macam dalam rumah lah. Kita kata kalau bila sebut wanita adalah tiang, umpama sebuah rumah. Rumah ni tiang dia nampak tak dari luar? Tak nampak Tak nampak. Macam bangunan ni lah, bangunan KKR ni. Dari luar bangunan kita tak nampak pun tiang ni. Kita nampak, wah gah, bangunan ni besar, bangunan ni hebat. Dan kita pun kagum dengan mana-mana bangunan pun. Kalau misalnya kita tengok KLCC, wah KLCC tu megah dengan binaan dia, dengan ketinggian dia, dengan berkembarnya dia. Kemudian bangunan yang tinggi, bangunan yang hebat tu nampak hebat, nampak gah. Tapi bangunan tu takkan ada erti sama sekali kalau tak ada tiang. Cuma isunya tiang tak nampak. Ni surau yang cantik dan serba indah ni. Mana tiangnya? Kita tak nampak tiang dia. Kalau nampak ada tembok yang agak bonjol-bonjol, mungkin itulah tiang dia. Ada bonjol sikit, itulah tiang dia. Jadi maknanya memang tiang dia tak nampak, tak kelihatan. Tetapi tiang itulah yang sangat penting bagi sebuah bangunan. Bahkan nak membina sebuah bangunan
kita mesti letak tiang dulu sebagai dia punya asas, foundation dia. Jadi tiang juga akan memastikan sama ada bangunan tu boleh berdiri tinggi ataupun tidak. Dan kalau tiang dia tak cukup kukuh, tak boleh nak bina bangunan lebih daripada 2 tingkat misalnya. Atau ada yang memang tiang foundation dia tu dipacakkan untuk bangunan setingkat. Tak boleh dah lebih daripada setingkat. Jadi maknanya tiang tu lah yang paling penting walaupun dia tak nampak. Itulah dia wanita. Memang dia tak nampak. Peranan dia mungkin tak nampak nyata di hadapan. Tetapi dia ada peranan yang sangat besar dalam memastikan sesebuah negara itu jatuh atau bangun. Dan ni mungkin bagi yang bekerja ni, kita kata tak nampak apa tu lah. Saya baru je dapat anugerah pekerja cemerlang. Tu nampak kan. Perempuan selalu dapat ia memanglah nampak dari satu sudut tertentu, tapi nanti bila pergi kepada misalnya pergi kepada satu peringkat yang lebih tinggi, yang lebih luas, kadang-kadang wanita tu akhirnya tak dapat nak berada yang paling depan. Kita mungkin boleh, di sini boleh. Jadi maknanya kita kata, dan ada banyak juga wanita-wanita yang tidak kelihatan peranannya. Terutama bila jadi suri rumah tangga yang selalu dipandang remeh, direndahkan dan sebagainya. Kena ingat, itulah tiang. Dan sebenarnya bila dia duduk rumah, itulah tiang dan makin kukuh, makin kuat. Sebab itulah Islam mengajarkan suami atau ayah untuk sangat menghargai isteri. Suami sangat menghargai isteri sebab suami tu perlu tahu bahawa bagaimana dia boleh berjaya di luar tu adalah salah satunya sumbangan daripada tiang yang ada di rumah dia. Yang menyebabkan dia boleh berdiri tegak di luar sana. Baik, jadi bila sebut mengenai dengan wanita, peranan wanita dalam sebuah masyarakat sebagai sebuah tiang, ini salah satunya paling asas adalah merujuk kepada fungsi atau peranan wanita itu sendiri, yang mana wanita merupakan pembentuk kepada individu-individu dalam masyarakat. Jadi memang bila rosak seorang wanita, boleh bayangkan kalau seorang ibu tu misalnya dia ni pernah kena dera, kan, pernah trauma, sakit mental. Agak-agak apa dia akan buat pada anak-anak dia? Kalau psikologi dia rosak, kan, sakit mental, dia mungkin akan buat benda yang sama pada anak dia. Dia akan dera anak dia. Maka anak dia tu akan jadi anggota masyarakat yang tidak ada motivasi hidup. Anak dia akan jadi anggota masyarakat yang sangat lemah. Hari ni kalau kita kata kita hari ni boleh menyumbang kepada masyarakat, kita tengok balik dalam kehidupan kita. Dan maknanya paling kurang kita ada ibu yang telah membesarkan kita. Biarpun kita kata perangai mak kita tu huduh, biarlah. Kan? Huduh tu pada pendapat kita. Tapi walau macam mana pun kita dah pun dibesarkan sampai dewasa. Kan? Sampai dah dewasa, sampai kita mampu untuk menyumbang satu kepada masyarakat. Jadi maknanya peranan ni merujuk kepada apa yang Nabi SAW nyatakan dulu, bahawa setiap seseorang itu lahir dalam keadaan fitrah. Maknanya umpama kain putih. Dan mak bapaknya lah yang akan mencorakkan dia. Dan ibu adalah pencorak yang paling awal. Sebab waktu janin itu belum lagi ada dalam rahim kita. Waktu tu kita dah pun memulakan pembentukan janin yang bakal ada dalam rahim. Jadi maknanya sampailah kepada dah ada janin dalam rahim, apa sahaja yang ibu tu cakap, apa sahaja yang ibu tu ungkapkan, apa sahaja yang ibu tu lakukan, itu semua dirasai oleh bayi dalam kandungan, yang menyebabkan dia jadi sebahagian daripada pendidikan pada anak tu. Kemudian masa menyusukan, maknanya konsepnya adalah pembentukan sebuah masyarakat itu mula daripada wanita. Sebab wanita yang bentuk individu dalam masyarakat. Dan kalau sebut anak nanti yang tak ada anak, kata kami tak membentuk masyarakat lah kalau gitu. Tak. Suami sama juga, kan. Maknanya suami pun kita tahu sebenarnya pemikiran seorang suami ada sumbangan daripada isteri. Kejayaan seorang suami memang ada sumbangan daripada isteri, yang mana itu sangat diiktiraf, sehingga kan kita tahu dalam kalau kat Malaysia ni, kalau suami dapat datuk, isteri dapat datin. Tapi kalau isteri dapat datuk, suami dapat atuk. Dia tak dapat apa-apa. Kenapa? Sebab kita mengiktiraf, kita mengakui memang berjaya atau gagalnya seorang lelaki itu ada faktor sumbangan daripada isteri. Maknanya contoh katalah isteri dia ni jenis mengada-ngada, kan, jenis manja. Apa-apa hal sikit telefon. Suami tengah mesyuarat pun tak tenang. Dan akhirnya dia tak boleh nak present, tak boleh nak, kita kata tak boleh nak
pergi lebih jauh lagi sebab misal katalah anak seorang je ada kat rumah. Tapi punyalah isteri tu tak reti nak jaga seorang anak tu. Bila anak tu minta benda macam-macam, pening kepala, mak tu pening kepala, tak reti nak fikir, tak reti nak jawab, tak reti nak layan anak tu, akhirnya telefon ayah yang ada kat pejabat. Ni, ayah anak duk mengamuk. Tak tahu nak buat apa dah, duk mengamuk-ngamuk, nak keluar rumah, nak apa macam-macam, tak tahu dah nak buat apa. Balik sekarang. Kan? Si suami tu yang tengah buat kerja ni, akhirnya terus balik, sampailah akhirnya kerja dia overdue. Sebab apa? Sebab isteri tak boleh nak handle seorang anak. Jadi bila isteri boleh handle anak-anak di rumah, apalagi bukan seorang lebih daripada tu, maka suami itu digesa dalam Islam untuk sangat menghargai. Dan bahawa itulah dia salah satu faktor kemajuan dan seorang suami. Baik. Kalau kita bukan ibu, bukan isteri pula. Ya? Tak ada suami, tak ada anak-anak. Kita masih belum berkahwin atau telah tiada suami. Kan? Mungkin dah meninggal dan sebagainya. Kan? Macam mana pula kita nak menyumbang kepada masyarakat? Tetap saja kita ada sumbangan langsung dan tidak langsung. Dan sebenarnya wanita ni, bagaimana keadaan kita tampil dalam masyarakat, itu dah satu bentuk sumbangan. Dan antara lain contohnya, kita keluar dalam masyarakat, kita keluar di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Itu dah cukup untuk menjaga mental, pemikiran, psikologi orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak tu suami isteri bergaduh sebab si suami duk tengok perempuan pakai tak betul. Kan? Keluar sama-sama nak pergi shopping. Kan? Satu keluarga. Tiba-tiba si suami bawa kereta tengah lampu merah, dia duk tengok lah seorang amoy tu melintas. Kan? Nengok dari hujung sana sampai melintas, dah tak ingat dah bini duk sebelah. Kan? Pusing kepala sampai lah amoy tu hilang dari pandangan mata. Mengamuk isteri tu minta balik. Kan? Maksudnya tadi, amoy yang pakai macam tu dah pun merosakkan pemikiran seorang lelaki yang suami orang. Gitu. Dan sekaligus merosakkan keharmonian dalam sebuah rumah tangga orang lain. Kita tak perasan. Kan? Apa dia tahu? Dia tahunya lintas jalan kan. Dia kata saya tak kacau siapa-siapa. Tak, dia dah kacau rumah tangga orang. Dan memang beza lah lelaki dengan perempuan. So ada banyak wanita yang kadang-kadang berhujah juga. Dia kata, kalau lelaki yang tak boleh nak tahan pandangan mata dia, kenapa kita yang nak kena pakai tutup-tutup? Itu masalah dia. Tu pernah dengar? Pernah dengar jawapan tu? Kan? Dia kata, sepatutnya lelaki tu lah yang tak payah pandang. Baik, kita bagi tahu fitrah kita berbeza. Kecenderungan lelaki untuk tengok wanita, kecenderungan wanita bukan tengok lelaki. Orang lelaki tu pakailah macam mana pun tak teringin. Kan? Kecenderungan wanita adalah kepada barang. Jadi kecenderungan wanita tengok barang, kecenderungan lelaki tengok orang. Sebab tu pergi shopping mall, perempuan bawa balik banyak barang, lelaki tak bawa balik apa-apa. Sebab dia tak tengok barang, dia tengok orang. Kan? Jadi bila kecenderungan berbeza, kan? Kalau kita nak kata kepada lelaki, siapa suruh tengok? Kan? Kenapa dia yang tak boleh jaga pandangan, kita pula yang kena jaga pakaian kita? Sepatutnya dia yang jaga pandangan. Baik, kalau macam tu kita katakan, kita tanya balik kepada wanita. Boleh tak kalau pergi shopping mall tak payah tengok barang-barang tu, tak payah tengok baju, tudung, semua tak payah tengok. Kan? Periuk, belanga, semua tak payah tengok. Dan tentu kita akan jawab, siapa suruh dia tayang? Kan? Siapa suruh dia hanger tudung-tudung tu, design bagi elok-elok, lepas tu baju-baju tu bergayutan sana sini bagi nampak cantik. Kenapa dia tunjuk? Dah dia tunjuk, kita tengok lah. Jawapan yang sama orang lelaki akan jawab. Kenapa orang perempuan pakai macam tu? Dah ada tunjuk sangat, kita tengok. Lepas tu kita nak salahkan balik lelaki. Kalau lah barang-barang tadi boleh bercakap, bila kita jawab macam tu kat dia, kita kata siapa suruh dia tunjuk baju, tudung semua tu? Tu yang kita tengok, habis kita beli semua tu pasal apa? Kan? Kalau kita salahkan pakaian yang digantung-gantung, yang dipamerkan tu, pakaian tu kalau boleh jawab dia nak kata apa? Kalau hampa yang tak boleh tunduk pandangan, pasal apa kami yang kena sembunyi? Dah kami ni memang dicipta, dikeluarkan, dijahit kan, memang diproduce oleh kilang ni untuk dijual dan dipamerkan. Dia ditayang-tayang. Kamu yang kena pandai-pandai tengok mana yang patut. Bukan beli semua. Kan? Jadi mana kita memahami fitrah yang berbeza gitu. Kan? Sebab apa wanita tu jadi jawab macam tu? Sebab dia tak pernah jadi lelaki. Dan dia takkan dapat jadi lelaki sampai bila-bila. Buatlah operation macam mana pun, tukarlah pakaian macam mana pun. Soal jadi lelaki atau wanita ni adalah soal dalaman.
perasaan, pemikiran, spiritual, kan? Semua-semua tu yang melibatkan seseorang tu lelaki atau wanita, dan itu tidak akan pernah dapat diganti oleh siapa pun, tak pernah dapat dirasai oleh siapa pun. Ya, lelaki yang tukar jadi perempuan tu, dia boleh tukar fizikal, tapi dia tak boleh tukar pemikiran dia. Sebab tu kita boleh tengok perempuan asli kalau bersembang tak sama dengan perempuan palsu. Isu dia tak sama kan? Sebab dalam pemikiran kita beza. Benda yang kita fikir tak sama. Dan benda yang difikirkan tu tak boleh diubah oleh apa-apa operation pun. Cara berfikir tu tak boleh diubah oleh apa-apa pun. Jadi itu maknanya nak memahami penciptaan kita yang berbeza, itu Allah dah bagi garis panduan. Jadi maknanya sekarang ni dalam konteks kita membentuk masyarakat itu, cukup bagi wanita sekadar bagaimana kepribadian kita dalam sebuah masyarakat. Apalagi hari ni dunia media sosial. Wanita sangat menguasai dunia media sosial. Yang mana kita lah yang rajin forward berita tu kan. Kan? Yang rajin ambil video kan, yang suka busybody ni. Kalau zaman dulu-dulu dia pergi rumah jiran, perempuan lah kan. Pergi keliling kampung tu kan. Zaman sekarang tak payah keliling kampung, keliling dalam handphone je. Kan? Situ kita kata macam mana akhirnya dengan kita menyebarkan berita-berita palsu, dengan kita komen macam-macam tu. Kan? Kalau ada posting apa-apa, komen sesuka hati kita dengan perasaan kita semata-mata. Emosi kita semata-mata. Akhirnya misalnya kita komen benda-benda negatif sampai menyebabkan ada individu dalam tu yang akhirnya sakit mental. Kan? Tutup akaun. Sebab sakit hati dengan teguran-teguran ataupun dengan komen-komen netizen. Kan? Dan maknanya itulah dia sumbangan kita dalam masyarakat. Kita dah membentuk masyarakat yang kucak-kacir, porak-poranda. Kena ingat orang beriman ni, kita selalu sebut ada filter dalam diri kita. Dan dalam diri kita ni ada penapis. Dan tidak dinamakan orang itu beriman apabila dia melakukan perbuatan seorang pendusta. Baik, apa dia perbuatan seorang pendusta? Nabi SAW katakan, memadai bagi seseorang manusia itu dikatakan sebagai pendusta atau pembohong apabila dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Jadi namanya pembohong bukan hanya yang cakap bohong saja, tak. Asal kita forward je benda yang kita belum pastikan betul atau salah, dah jadi pendusta, pembohong. Dan itu bukan sifat orang beriman. Kita kalau nak tapis yang ni, tinggal berapa persen je orang beriman dalam dunia di kalangan orang Islam. Kita suka forward berita, itu yang senang nak viral. Kan? Senang nak kita kata satu berita, apalagi cerita rumah tangga orang kan. Lagi cepat kan. Banyak sangat orang nak komen macam-macam. Yang tak tahu apa-apa, tak kenal apa-apa pun kita komen. Okay? Itu maknanya satu bentuk sumbangan-sumbangan wanita yang sangat jelas dalam masyarakat. Jadi kalau kita nak menyumbang kepada masyarakat dengan cara yang terbaik adalah nombor satu paling utama, perhatikan diri kita betul-betul. Tadi kita bincang dari sudut fizikalnya, pakaian kita, penampilan kita, pergaulan kita. Dan banyak kan rumah tangga orang yang rosak sebab wanita yang ada di tempat kerja. Dia hati-hati jangan sampai kita jadi fitnah kepada rumah tangga orang lain. Dia sebab isunya gini kan, suami orang ni, dia bila pergi tempat kerja, semua yang kat tempat kerja tu comel. Siapa yang pakai hudur-hudur kat datang office? Ada pakai baju kelawar main office. Rambut menggerbang macam kena elektrik kan. Terbang. Tak ada, semua pakai comel-comel. Pakai kemas. Kan? Kat rumah tu baru jadi kelawar. Kan? Baju kelawar, rambut terbang, tak bersikat. Kan? Dia sikat rambut tu bila nak keluar lah. Kan? Bila nak pakai tudung baru sikat rambut. Sebab nak pakai tudung. Ya. Lepas tu kita kata dengan keadaan yang macam tu, kan, kemudian dengan bau-bauannya bila nak keluar baru mandi. Kalau tak keluar tak mandi. Kan? Jadi maknanya dengan keadaan macam tu akhirnya si suami merasakan yang kat pejabat tu lagi elok daripada yang kat rumah dia. Daripada isteri dia. Padahal isteri dia pun masa pergi pejabat lawa juga. Sama macam kawan-kawan pejabat suami dia. Yang orang pejabat tu pun sama juga bila balik rumah. Sama macam bini dia juga. Kat luar lawa, balik rumah jadi kelawar. Kan? Jadi maknanya tapi keadaan itu akhirnya membuatkan wanita itu menjadi fitnah, merosakkan keadaan masyarakat. Itu kita kata bagaimana peranan wanita kan, dalam sesebuah
masyarakat. Okay. Dan itu dalam bab merosakkan, sama juga dalam bab memajukan sebuah masyarakat. Dan maknanya bila wanita tu semua pandai menjaga dirinya, membuatkan lelaki di luar sana terjaga keimanannya dan terjaga hatinya, maka terjaga keimanan, terjaga hati, paling kurang tak sakit mental, kan? Dosanya berkurangan, imannya semakin tebal dan semakin kuat, itu membuatkan dia akan semakin bersemangat untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Itu sumbangan wanita yang kita mungkin tak nampak. Jadi mungkin dalam bab sumbangan kepada masyarakat, itu satu sudut. Kepada secara khusus bagaimana kita membentuk kepribadian anak-anak kita, dan kemudiannya secara lebih detail lagi kita sebagai individu wanita. Macam mana kita jaga diri kita, itulah dia sebenarnya konsep dalam menjaga masyarakat. Baik, tengok muka surat 31. Ada ayat Quran, firman Allah Azza wa Jalla, surah An-Nahl ayat 97. Sesiapa yang mengerjakan kebajikan, baik lelaki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Baik, ini ayat ni nak memberitahu kepada kita mengenai dengan amal kita. Ini yang dikatakan hak keadilan yang Islam bagi pada kita. Baik, jadi kan sekarang ni kan orang selalu nak tuntut hak sama rata kan antara lelaki dan wanita. Baik, Islam sebenarnya dah bagi hak keadilan yang jauh lebih adil daripada sama rata. Adil ni bukan maksudnya sama rata. Tu kena ingat. Saya ingat saya pernah sekali tu bila bincang-bincang dengan saya kata kita nak kena bahagi ni secara adil. Tiba-tiba ada yang jawab, tak boleh adil. Kalau adil nanti jadi ada yang tak dapat, ada yang dapat. Saya kata lah itulah adil. Baik, macam mana adil ada yang dapat, ada yang tak dapat? Sebab kalau sama rata, semua dapat. Dan itu tak adil. Kenapa? Sebab ada orang yang berhak tak dapat. Ada orang yang berhak dapat lebih. Macam kita katalah dalam konsep zakat misalnya kan. Asnaf zakat. Ada asnaf dia. Baik, kalau kita kata semua harta zakat kena bagi sama rata. Semua dapatlah. Jutawan pun dapat juga. Sebab sama. Kita kata tak acil lah, tak sama, kita kena bagi sama. Tak boleh, tak adil. Sebab apa? Sebab jutawan tu lah pemberi zakat. Dia dah tak perlukan duit zakat. Dan kalau nak bagi duit zakat takat 2-3 ribu bagi jutawan tu tak ada apa. Tak ada nilai pun. Yang celah gigi je istilahnya. Tapi bagi asnaf zakat, ia sangat-sangat bernilai. Sebab apa? Sebab asnaf zakat, maknanya dia tidak ada pendapatan yang tetap, dia tak ada kecukupan. Dia tak cukup dalam hidup dia. Jadi maknanya kita kata konsepnya adalah yang namanya adil itu bukan sama rata, dan itulah yang ada dalam Islam, iaitu adil. Baik, kalau sama rata maknanya semua sama. Semua sama tu termasuklah pada sudut yang kita mungkin tak boleh terima pun secara akal kita. Pakaian contohnya. Lelaki dengan perempuan sama pakaian. Ni ada beberapa tempat, beberapa negara dan bahkan bangsa-bangsa yang menuntut hak sama rata, lelaki dengan wanita nak pakai pakaian yang sama. Tapi apa jadi bila pakaian sama? Yang perempuan tak lengkap. Tak lengkap kan? Tak lengkap sebab apa? Sebab orang lelaki ni, dia pakai pakaian 2 helai cukup. T-shirt seluar panjang lah cukup. Kan? Kalau perempuan, pakai macam tu keluar, dan memang ada kan yang pakai macam tu. Tapi kita kata dia tak macam tu saja. Dia ada yang kecil-kecil tu kan. Kan? Pakai yang kecil-kecil tu orang lelaki tak wajib. Orang perempuan tak boleh kalau tak ada. Kan? Dia jadi maknanya tak sempurna, dan bahkan wanita tu sendiri yang akan menghadapi masalah di luar sana. Itu kata maknanya kita tak boleh minta sama rata. Kan? Kita nak sebut bahkan ada lagi yang lebih melampau daripada tu kan. Ada bangsa-bangsa yang tak apalah kita tak payah sebutlah. Maknanya mereka mengatakan nakkan sama rata. Paling-paling mudah kita faham isu sama rata ni yang kita sendiri semua orang takkan boleh terima pun dalam sukan. Kenapa tidak disamaratakan? Kalau memang tuntut sangat sama rata, kenapa dalam sukan tak disamaratakan? Pertandingan lari pecut. Tak payah buat kategori lelaki perempuan. Bagi sama je. Nescaya wanita takkan pernah menang. Kenapa? Sebab memang rekod dunia lari pecut, lelaki paling laju dengan wanita paling laju, itu bila dibandingkan lelaki tu lebih laju pada wanita. Dan memanglah kita ni ada banyak barang kena bawa walaupun tengah berlari.
Kan? Dia berat, berat memang. Dan memang kita kata langkah kaki kita, pergerakan langkah kaki kita pun memang kita pergerakan kita tu jadi ada lenggoknya tu antaranya disebabkan oleh susahnya cara kita berjalan. Memang dia lebih susah. Wanita lebih susah berjalan banding lelaki. Sebab tu dalam jarak yang dekat wanita rasa lebih susah. Dan sama juga satu sudut, wanita ni pada jarak yang dekat kita dah rasa jauh. Bagi lelaki itu dekat. Contoh kita bawa kereta kan. Bawa kereta ni tak berjalan. Lagi 5 kilometer nak sampai. Dekat ke jauh? Tak sampai lagi kan. Tak nampak bayang lagi. 5 kilometer tu kan masih tak nampak lagi tempat parking kat mana. Kira jauh lagi lah kan. Tak sampai. Orang lelaki kadang-kadang lagi 5 kilometer nak sampai, dia dah cakap, dah sampai. Sebab dia rasa 5 kilometer is nothing. Tak ada apa-apa. Kan? Macam kita contohlah balik kampung, balik Kedah. Rasa jauh. Penat. Orang lelaki kadang-kadang tambah yang muda-muda tu. Enjoy je dia. Sampai sana tak ada rasa apa pun. Tak penat apa pun. Dia rasa tu dekat je. Dia kalau kata jauh tu sampai ke kutub utara ke, tu baru jauh. Kan? Jadi kita sebutkan dia macam istilah langkah panjang. Dan memang itu fitrah dia yang Allah bagi untuk dia menjalankan tanggungjawab mencari nafkah di luar. Kan? Baik, jadi itu makna kita kata dalam bab persamaan yang mana dalam Islam sendiri telah berikan juga hak persamaan. Jadi yang sama apa? Sama yang sudut memang kita pun boleh terima bahawa dosa dan pahala kita boleh dapat secara sama rata. Maknanya orang lelaki kebolehan dia untuk masuk syurga Firdaus sama dengan bolehnya kita masuk ke dalam syurga Firdaus. Kan? Sama, kita punya peluang sama. Kan? Walaupun dengan ibadah yang berbeza. Jadi sebab ini di kalangan sahabiat, wanita-wanita zaman Nabi pun kadang-kadang merasakan macam ada setengah ibadah yang orang lelaki boleh buat dan ada peluang mati syahid. Contohnya, ni ada seorang sahabat yang dijumpa Nabi. Dia cakap, ya Rasulullah, orang lelaki ni dia boleh pergi medan jihad dan dia boleh mati syahid. Kami nak juga. Ni wanita yang mencintai iman, mencintai Allah, yang dia nakkan syurga, dia rindukan syurga. Dan dia kata, kenapa orang lelaki ada peluang untuk pergi ke medan perang dan mati syahid? Kami tak ada peluang tu. Kami nak juga. Maka Nabi jawab, cukup bagimu menunaikan haji dengan sempurna. Jadi ibadahnya beza. Laki kena pergi medan jihad, kita haji je. Kalau mati tengah haji tu, mati syahid. Tapi sebenarnya kalau kita fahami konsep tu, kita boleh faham lah. Itulah dia perbandingan tenaga laki dan wanita. Hari ni kan sebab tak ada termometer yang boleh mengukur tenaga laki dengan wanita. Jadi balik kerja sama-sama kata letih. Tapi tak tahu siapa sebenarnya yang lebih letih. Kan? Kalau ada saintis yang boleh ciptalah alat tu kan, alangkah bagus ya. Mungkin dia boleh membantu mengharmonikan rumah tangga orang kan. Supaya akhirnya kita tahu siapa sebenarnya yang lebih penat gitu kan. Tujuannya apa? Supaya tidak exhausted gitu kan. Yang terlalu penat tu tidak melampau sampai satu tahap akhirnya jadi apa kita katakan jadi penyakit yang lain gitu kan. Dan itu jadi masalah dalam sebuah rumah tangga untuk jangka masa yang panjang. Jadi maknanya kita kata tenaga laki yang di medan perang yang memang habis-habisan tenaga, hujung tenaga lah kat medan perang tu, itu bersamaan dengan wanita pergi haji. Maknanya wanita tu menjalankan haji, mungkin kalau orang lelaki dengar lah, pergi haji senang je. Jalan kaki banyak kan. Jalan kaki, tawaf, sa'i, pergi Mina, Arafah, melontar jamrah, semua tu, dia rasa senang je. Tapi bagi wanita tu dah pakai hujung tenaga. Jadi maknanya, kita kata sehinggakan itu penilai syahid. Dan sama juga ada banyak kisah-kisah maknanya wanita-wanita zaman Nabi yang mengharapkan untuk dapatkan ganjaran-ganjaran sebagaimana lelaki yang dapat pada zaman Nabi. Dan yang Nabi ceritakan sebagaimana orang lelaki boleh dapat pahala macam ni, kami nak juga. Tapi kemudian Nabi memberikan satu amalan yang setara pahala je. Jadi maknanya amal kita memang beza antara lelaki dengan wanita, tapi boleh mendapatkan pahala yang sama. Dan kalau tiba-tiba amal kita sama, hari ni kadang tak boleh nampak beza kan lelaki dengan perempuan. Sama je, solat dia, puasa dia, pergi kerja, balik kerja, jaga anak-anak, masak, semua sama je. Kalau sama, maknanya salah satu akan ada masalah di hadapan Allah, kekurangan pahala.
Sebab dia sepatutnya kena buat sesuatu yang lebih lagi. Yang dia pun tak tahu apa benda. Jadi tak tahu sebab apa? Sebab tak belajar. Okay. Baik. Jadi yang ni nak dikatakan bahawa dari sudut pahala ya kita sama. Dari sudut maknanya adilnya Islam begini, ada perkara yang sama antara lelaki dan wanita kerana memang kemampuan kita untuk mendapatkan itu sama gitu. Untuk dapatkan pahala ya kita sama-sama mampu dapatkan pahala. Tapi ada yang Islam bezakan antaranya peranan tanggungjawab. Kenapa? Sebab Allah dah ciptakan kita dengan keupayaan yang berbeza. Jadi maknanya adil lah kita kata kalau kita tahu dan kita fahami sebenarnya apa yang ada dalam Islam, itulah dia seadil-adilnya sebab dia datang daripada yang Maha Pencipta. Dia yang cipta kita, dia tahu kita. Jadi dia memberikan kita hak dan tanggungjawab sebagaimana dia menciptakan kita. Dan dah tentu itu yang paling adil. Baik, kemudian seterusnya muka surat 32. Baca sikit ke atas tu dalam wanita, sumbangan wanita dalam masyarakat, kewajipan wanita kepada masyarakat. Atas sekali itu pada zaman Rasulullah SAW, wanita dibenarkan berpersatuan, mengeluarkan idea dan pendapat untuk membangunkan masyarakat sesuai dengan tuntutan syarak. Sebagai contoh, Rufaidah Ka'ab al-Aslamiyah yang mewakafkan dirinya untuk merawat pejuang-pejuang Islam yang tercedera merupakan salah satu contoh aktiviti kebajikan yang dilakukan oleh wanita pada zaman Rasulullah SAW untuk memastikan kelangsungan dakwah Islamiah. Baik, ini contoh lah, maknanya dalam Islam memang wanita dibenarkan untuk menyumbang secara langsung dalam masyarakat. Walaupun tadi kita cerita balik tabir, tapi juga sumbangan secara langsung ada. Itu yang boleh bekerja ni sebab kita nak menyumbang secara langsung. Jadi kita boleh berpersatuan, kita boleh keluarkan idea. Bahkan kalau kita tengok dalam Islam, sangat-sangat meraihkan idea dan pendapat wanita. Bahkan sesetengah isu malah ditanya kepada wanita semata-mata. Terutama yang melibatkan wanita. Dan Sayyidina Umar pernah tanya kepada Sayyidatina Hafsah. Waktu nak ditetapkan satu undang-undang mengenai dengan berapa lama tempoh sahabat-sahabat yang lelaki ni dibenarkan untuk keluar pergi perang. Dia kalau sekali pergi perang ni, ibaratnya kalau sekarang ni macam orang kerja kapal kan. Sekali keluar berapa bulan kan. Lepas tu baru balik. Itu Sayyidina Umar nak tetapkan tempoh. Maksimum berapa lama dibenarkan. Maka macam mana cara dia kaedahnya? Sayyidina Umar pergi tanya kepada Sayyidatina Hafsah. Itu kan adik dia kan. Tanya mengenai dengan sebagai wanita, sebagai isteri. Agak-agak berapa lama kamu boleh bertahan dengan tak adanya suami di samping. Perasaan kamu tu sampai maksimum berapa lama boleh tahan? Dia kata lebih kurang 4 bulan maksimum. Lebih pada tu kami dah tak karuan. Kami dah gelisah kan. Mungkin rasa macam 4 bulan maknanya 1/3 tahun kan. 1/3 tahun lama tu kan. Jadi dia kata lebih pada tu kami dah rasa macam tak selesa, tak sedap kan, tak kita kata perasaan seorang wanita mungkin hilang tempat berlindung kan. Jadi akhirnya Sayyidina Umar pun menetapkan kalau begitu maka aku akan tetapkan lelaki hanya dibenarkan maksimum untuk pergi berjihad selama 4 bulan. Maknanya macam mana meraihkan wanita? Macam mana Islam sangat meraihkan. Lalu tak hukum pun ditanya wanita. Kalau ikutkan tanya lelaki lah. Kamu boleh berapa lama keluar? Kan? Cukup lah buat pertanyaan perempuan lagi. Kan? Berapa lama kamu boleh keluar pergi jauh-jauh ni? Kan? Tak, ditanya juga kepada wanita sebab jangan sampai adanya wanita yang terabai. Sebab wanita ni kalau isteri itu secara khusus telah pun diambil tanggungjawabnya oleh suami. Suami ni bila dia kahwin, laki bila dia kahwin, maknanya dia telah pun bersedia untuk memikul satu beban tanggungjawab seorang manusia yang dia berjanji dengan Allah untuk lindungi, untuk jaga, untuk nafkahi, untuk didik. Jadi kalau tiba-tiba dia pergi macam tu saja sampai lama-lama, mana dia janji dia dengan Allah tadi? Terlaksana tak janji dia tu? Kalau sampai lama-lama dia tinggalkan isteri dia tu. Jadi maknanya kalau di situ dia tengok dalam tempoh 4 bulan, perkara tu masih boleh terjaga. Maknanya masih boleh dianggap, masih dia dapat melindungi. Cuma cara dia bukan pergi macam tu saja. Tetap saja dia kena pastikan isteri dia duduk kat rumah kan, ada rumah yang melindungi, yang jaga dia, rumah tu elok, rumah tu dekat dengan siapa,
Maknanya dia boleh pergi dengan perasaan, okey, kalau isteri tu ada di rumah tu, dia aman. Kan? Misalnya rumah dia tu dia buatlah dekat dengan rumah mak betul. Mak pada isteri dia. Supaya apa-apa jadi senang nak tengok. Kan? Kemudian mungkin keadaan rumah tu sendiri. Kan? Rumah tu dia pastikan semuanya elok, keadaan elok. Tak adalah dia tinggal, baru sehari tinggal, pipe bocor. Lepas tu seminggu tinggal, dapur gas meletup. Itu termasuk penjagaan. Termasuk dia kena jaga. Jadi sebelum keluar, sebelum tinggalkan dalam tempoh yang lama, dia kena check. Itu salah satu maksud melindungi. Dan kalau si isteri tu, misalnya dalam tempoh 4 bulan, dia kena bagi tahu siap-siap lah nak pergi mana-mana boleh. Tapi kena ada teman misalnya kan. Itu tujuannya adalah supaya menjaga. Dia nak melindungi. Sebab itulah isteri tu wajib taat tu tujuannya memudahkan suami nak melindungi kita. Jadi suami tu kata, kalau kamu nak keluar pergi mana-mana, boleh tapi ajak teman. Teman yang boleh ajak ni, orang ni. Dia kena tahu siapa kawan-kawan kita. Kan? Sebab ada kawan-kawan yang membahayakan. Bahaya bukan apa. Bukan bahaya kena culik dah. Bahaya kalau pergi shopping dengan dia, habis licin duit. Bahaya juga tu. Jadi maknanya itu keadaan-keadaan yang mana tanggungjawab seorang suami untuk menjaga dan melindungi wanita. Itu hak wanita. Mungkin hari ni ada isu kan yang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tinggal sampai bertahun-tahun. Itu kita kata secara asasnya 4 bulan tu. Kalau lebih dari itu kena perbincangan khusus antara suami isteri. Memang ada pun pekerjaan yang memang suami isteri tu terpisah bertahun-tahun. Kadang-kadang tak jauh pun, PJJ sikit je negeri lain. Tapi balik 6 bulan sekali. Itu kena ada perbincangan khusus dan kena pastikan, bukan takat bincang okey macam tu je. Kena pastikan hak dan tanggungjawab masing-masing terjaga. Sebab ada kes wanita tu dia kerja PJJ tapi semua anak dengan mak. Standard macam tu kan. Ayah jadi bujang semula kan. Anak tu 5. Semua dengan mak. Jadi mak tu jadi macam ibu tunggal. Dia sangat-sangat kepenatan kan, nak hantar anak, hantar balik semua. Sangat-sangat penat. Dan kemudian sampai dia exhausted, sampai rasa nak berhenti kerja. Tak mampu, tak kuat. Bagi tahu kat suami tak faham. Kan? Perempuan ni kadang-kadang bagi tahu berkias-kias. Suami tak faham-faham. Jadi akhirnya jadi masalah rumah tangga. Itu yang maknanya kena ada perbincangan yang betul-betul. Yang betul-betul perbincangan bersama yang bukan setakat setuju sebab terpaksa tak. Kan? Jangan sampai dah jadi masalah barulah kita kata dah jatuh baru tengadah. Itu kaedah dia dalam Islam yang maknanya untuk menyumbang kepada masyarakat kita tetap perlu kepada melihat semula kepada asas hak dan tanggungjawab masing-masing. Yang paling asas tu kena terjaga. Maknanya bagi wanita, tadi kan kalau ayat tadi kita baca, wanita dibenarkan berpersatuan. Maksudnya bukan wajib. Sunat jika mampu. Jadi ada wanita yang mampu. Okey, tak apa kita keluar. Tapi banyak sebenarnya wanita yang tak mampu. Cuma nampak macam mampu. Contoh kan bila kita bekerja ni, orang dok kata mampulah. Ada anak-anak kat rumah nak urus semua, kita boleh multitasking, boleh urus semua. Kadang-kadang tak. Ada sebagian orang bila bekerja, anak-anak terabai. Suami lagi terabai. Yang keluarga diabaikan. Maknanya balik kerja je, anak nak duduk dekat je, nak cerita pasal kawan dia kat sekolah je, mak tu kata mak penat. Kan? Dia pun akhirnya terduduk, terdiam, akhirnya dia cari orang lain untuk dia bercerita. Kan? Kemudian keperluan-keperluan anak tu didikan sama sekali dah tak diendahkan. Kan? Tahunya yang penting anak tu masih hidup, tu je. Kan? Rohani dia hidup ke mati kita pun tak tahu. Maknanya yang tu tak mampu. Jadi bekerja ni sunat bagi wanita yang mampu. Memang adalah yang mampu. Right? Ayo cuba kita cek balik. Terabai tak tanggungjawab kita yang paling asas? Sebab nanti dia ibaratnya pekerjaan ni dia macam soalan bonus. Kalau ke akhirat nanti kan kita ada soalan exam. Allah akan tanya kita kan. Exam lah tu. Jadi exam ni dia ada yang wajib. Macam kita exam dululah. Ada soalan 1, 2 dan 3 wajib jawab.
Lepas tu pilih soalan 4, 5, 6, pilih satu. Yang asas kita, yang wajib tu ada. 1, 2, 3 ada. Wajib, kewajipan kita sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai yang memang kita ni lahir-lahir dah, kita kata dah cop dah kan, dalam buku buku peribadi kita tu, ini dia kewajipan kita bermula kita balik, ini kewajipan yang kita kena buat. Kemudian soalan pilihan tadi 4, 5, 6 tu termasuklah soalan pilihan tu ialah bekerja, berkhidmat dalam masyarakat secara langsung. Yang itu Allah bagi pilihan. Yang penting tadi yang soalan wajib tu kena jawab. Kalau pergi jawab soalan sunat 4, 5, 6 tadi perfect jawab. Soalan wajib tak jawab langsung. Lulus tak? Tak lulus kan? Tak lulus. Sebab daripada 3 soalan sunat yang kita jawab tadi tu, soalan sunat. Soalan apa? Pilihan Soalan pilihan 3 tu, yang dia ambil kira markah 1 je. Yang dia nak full 3 lagi yang soalan wajib. Yang tu yang betul-betul nak ambil kira. Yang kita tak jawab 3 tadi tu, yang soalan wajib tu. Okay. Jadi walaupun perfect soalan-soalan yang sunat tu, semuanya tak ada makna kalau soalan wajib kita tak lulus. Okay. Jadi itu konsepnya. Jadi kena check balik apa dia kewajipan kita yang paling asas sebenarnya. Kemudian mungkin dalam bab bekerja ni salah satunya mungkin yang kita katakan tanggungjawab paling asas melayan suami misalnya. Tapi bila dah bekerja sangat penat, tak mampu dah nak layan kan, sebagaimana yang suami betul-betul nak. Jadi yang ini dia kena ada perbincangan kan. Bila kita bekerja, kalau memang kita bekerja dan duit gaji kita full, kita yang makan kan, langsung tak masuk untuk rumah, maknanya tetap suami menafkahi 100% keperluan kita, keperluan rumah, keperluan anak-anak, semua dia nafkah. Kita pun dapat nafkah. Dah kerja gaji 3,000, suami bagi allowance lagi 1,000. Kan? Kalau sampai macam tu, maknanya tetap kita kena layan suami macam kita tak bekerja. Letih kena berhenti kerja. Sebab dah dapat allowance pun suami dah bagi. Tapi kalau suami tak bagi, ini jarang juga berlaku kan. Biasanya kalau isteri dah kerja memang tak ada lah kan? Malah isteri tu pula yang menanggung rumah. Kalau sampai isteri tu menanggung sebahagian daripada nafkah, bermakna tanggungjawab suami telah dibahagi 2. Nafkah yang sepatutnya suami tanggung 100% semua sekali, itu dah dibagi 2. Bila dibahagi 2, maka tanggungjawab isteri dalam melayan suami berkurangan lah. Dan itu kena ada perbincangan. Suami rela dah untuk terima. Boleh tak dia terima layanan yang kurang tu berpunca daripada pembahagian tugas dalam bab nafkah yang sepatutnya suami buat sepenuhnya. Kalau dia kata tak boleh, maka pilihannya antara 2. Sama ada kita berhenti dan suami bagi nafkah sepenuhnya. Nafkah ni maknanya bukan takat makan, pakai tempat tinggal sahaja. Kalau isteri tu memang duduk kat rumah macam ratu, tak buat apa-apa, main Facebook je, mungkin cukup yang tu. Tapi kalau isteri kat rumah buat kerja rumah, suami wajib bagi nafkah lagi. Wajib bagi duit tangan lagi. Sebab kadang-kadang kita kata, kadang-kadang isteri basuh baju, free. Tapi kalau hantar baju kat lobi, kena bayar. Akhirnya isteri pergi kerja lobi. Kan? Sebab basuh baju keluarga sendiri tak dapat duit, basuh baju orang dapat duit. Lepas tu suami marah. Itu dia masalah dia. Masalahnya dia tak kena lah keadaan tu. Jadi sepatutnya semua pekerjaan-pekerjaan tu memang bukan tanggungjawab isteri, yang suami jadi akhirnya wajib untuk membayar ataupun menafkahi. Selain daripada asas pakaian, tempat tinggal dan juga makanan. Ya? Tapi kalau memang isteri tu katalah bibik dia sampai 5, memang isteri tu goyang kaki je. Kerja dia main Facebook, Instagram, TikTok, lepas tu pergi shopping-shopping, lepas tu sembang-sembang kan. Lepas tu ini yang itu yang tak baik kan, yang nakal-nakal sikit. Isteri yang baik ni solat je kan, baca Quran je kan. Tak payah duk buat kerja apa pun. Yang tu maknanya memang kita tak boleh demand lah duit banyak-banyak. Memang setakat cukup makan, pakaian dan tempat tinggal. Nah, itu asas. Maknanya sekarang ni isunya kalau misal kata memang berkongsi nafkah, ya memang kita punya peranan tadi akan berkurang dan suami kena sanggup. Kalau dia tak sanggup, maknanya isteri tu kena berhenti dan suami bagi nafkah sepenuhnya. Kalau suami tak mau juga bagi nafkah sepenuhnya, maka tidak menjadi kesalahan untuk isteri tu teruskan pekerjaan dia sebab suami tidak menafkah dengan cukup. Tapi memang layanan akan berkurangan. Dia akhirnya nanti di akhirat akan timbang balik lah. Timbang balik.
setakat mana suami telah yang sepatutnya menafkah. Misal kata suami itu sepatutnya menafkah seketul ni kan. Ni, contohlah seketul sebesar ni sepatutnya jumlah nafkah dia kan. Satu katalah ni tabung kan. Okey, tabung tu sebesar ni. Duit tu banyak ni lah dia kena nafkah. Tapi sebab isteri dia juga telah pun menafkah, maka kerja dia jadi separuh. Dan separuh je tinggal. Right. Kemudian sepatutnya kita tu melayan dia. Bila dia nafkah penuh macam ni, kita layan dia penuh juga. Kan? Penuh juga. Sebab ada dua. Ni terlebih lah ni. Sepatutnya satu kan. Baik, lapik cawan. Baik. Maknanya sepatutnya suami menafkah penuh, kita pun melayan penuh. Baik. Tapi kemudian suami menafkah separuh. Sebab kita kerja. Tinggal separuh kerja dia. Maka kita pun layan jadi separuh sebab kerja juga. Penat. Kan? Penat. Jadi separuh sama separuh. Sekarang di akhirat nanti, dia akan ukur. Separuh ni, mana lagi kecil separuh dia. Boleh jadi suami menafkah lebih separuh. Isteri tak layan teruk sangat. Jadi kecil je. Dia punya sumbangan kecil. Tak imbang. Suami punya sumbangan jauh lebih besar daripada kita punya layanan yang teruk sangat tu. Maka di akhirat kita akan ada masalah. Tak seimbang. Tapi kalau suami nafkah sikit je, kita masih lagi layan dia. Kan? Tanggungjawab kita melayan dia, mentaati dia masih lagi penuh. Tapi suami nafkah sikit je. Kan? Maknanya nafkah dia mungkin sikit-sikit lah. Kan? Kalau ada yang tak cukup, kalau kita minta baru dia bagi. Tak minta dia tak bagi. Sikit tu je. Maka di akhirat suami tu akan ada masalah. Kita yang akan lepas. Sebab tu daripada Okay, kalau redha memang tak ada masalah. Cuma kita nak tanya gini. Redha tu sekarang, masa tengah sayang, tengah keluarga okey. Kalau tiba-tiba suami nak kahwin lagi, okey tak? Kan masa tu hilang redha. Maknanya sebenarnya dulu kita tak redha. Jadi redha ni, sebab tu saya bagi tahu ni, tujuannya yang pertama gini. Kalau memang kita keluarkan duit untuk keluarga, betulkan niat dari awal sekarang. Memang kita nak sedekah. Jadi apa-apa tak apa, kita boleh lapang dada. Sebab kita dah sedekah. Bimbangnya bila kita tak faham dari sekarang yang kita tu sedekah. Nanti bila betul-betul suami nak kahwin lagi, kita mula sebut balik. Menyesal aku keluar duit dari dulu. Duit aku habis-habisan. Ingatkan abang tak ada duit. Rupanya abang kumpul duit. Kan nak tambah cawangan. Kita pun marah, kita sakit hati. Habis semua pahala kita sedekah. Rugi. Ungkit memang hilang pahala. Jadi kita faham dari sekarang. Mampu tak kita? Kalau dengan situasi apa sekalipun, kita memang tak apa. Kita memang dah redha dah. Jadi nasihatnya mula awal yang pertama, kita keluarkan sedekah kita tu pada kadar yang kita memang boleh lapang dada. Jadi tak adalah berhempas pula berhabis-habisan sampai kita 1 sen pun tak ada untuk kita. Sampai kita tak boleh langsung nak beli apa yang kita teringin sebab duk cukupkan rumah. Keperluan anak-anak, keperluan rumah sampai habis. Sampai kita rasa penatnya kerja habis semua duit untuk keluarga. Aku tak ada langsung. Bila sampai macam tu, kadang-kadang bila suami buat perangai tu yang sakit hati sangat. Jadi kita keluarkan pada kadar yang kita boleh untuk lapang dada, kita boleh redha. Terpulang kepada keimanan masing-masing. Kadang-kadang kita tahu dalam bab isu rumah tangga ni tak ada siapa pun jangka. Dan tak ada siapa pun plan. Bahkan yang curang tu sendiri pun tak pernah plan nak curang. Dan yang tiba-tiba main kayu tiga pun tak pernah plan nak main kayu tiga masa awal kahwin. Benda tu berubah, perubahan zaman. Perubahan masa, perubahan keadaan, suasana, orang sekitar, semua kita tak tahu. Jadi, satu, kita keluarkan harta kita, nak sedekah pada keluarga kita pada kadar yang kita boleh halalkan. Atau pilihan kedua, kita rasa kita tak boleh lah nak halalkan tapi macam no choice. Sebab minta pun suami tak bagi. Kan, letih dah nak minta, malas nak minta. Lagi asal minta gaduh. Ada juga suami gitu. Kita letakkan status hutang. Boleh, itu hak kita. Hutang selagi abang tak buat hal. Hutang kalau abang buat hal. Kalau abang tak buat hal sampai saya mati, semua halal. Boleh. Itu hak kita. Cuma nanti orang kata, teruknya nak kira-kira hutang. Ada juga orang kata suami isteri patutnya tak berkira. Tak, Allah pun kira. Allah kira kan yang wajib menafkahi itu suami. Sebab Allah cipta kita, Allah tahu gitu, kan? Kemampuan tenaga yang Allah bagi, kemampuan untuk mencari nafkah itu sebenarnya kemampuan siapa tu Allah tahu. Allah yang cipta kita. Jadi cuma kalau memang kata berkira dah nak buat gana, memang kita kira lah pasal kita penat.
yang berkira lah kan. Yang tak berkira, okey tak apa. Memang betul-betul nak mengharapkan syurga Allah, okey tak apa. Dia cuma kita bagi tahu ni sebab memang label keimanan orang tak sama. Kita tak boleh expect semua orang perempuan boleh reda, tak. Ada orang memang tak mampu pun. Memang tak kuat pun hati dia. Memang tak kuat pun tenaga dia. Hatta kepada tenaga fizikal pun kita tak sama. Ada orang balik memang lembek, longlai. Terlantar je atas sofa tu. Tak boleh buat apa-apa. Ada yang balik-balik masih energetik. Tu dia punya battery power sikit. Memang tak sama. Wanita pun tak sama. Jadi kalau memang ada yang memang lemah, memang tak mampu dan memang terpaksa, memang keadaan suaminya pun tak faham agama dan tak faham juga tanggungjawab dia. Dan akhirnya kita rasa susah keadaan ni nak bagi tahu. Satu, sunat kalau kita bagi tahu pada suami mengenai tanggungjawab dia. Hari ni senang cara nak bagi tahu. Jangan cakap apa-apa, forward video. Forward video bagi dia tahu. Cuma jangan forward video ustazah. Sebab biasa suami marah. Dia kena cari video ustaz. Orang lelaki dia ego sikit. Dia kena ustaz yang cakap baru dia okey. Kan? Yang video ustazah ni bagi kaum perempuan. Kan? Lain kalau suami dia okey tak apalah. Tapi biasa suami ni dia ada ego sikit lelaki. Dia kata perempuan cakap macam tu memanglah dia perempuan. Padahal kita bercakap mengenai hukum. Dan saya cuba berlaku adil maknanya dari sudut lakinya macam tu. Tapi dari sudut kita juga wanita. Maknanya sekarang tadi bila kita dah bandingkan tadi kan mengenai dengan fungsi atau peranan tadi kan yang bagi dua. Maknanya peranan tu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sikit besar, sikit. Yang separuh-separuh tu sama besar tak? Sama tak sumbangan suami isteri tu? Yang akhirnya di hadapan Allah. Kalau kita berkira-kira sangat kan, dengan amalan, dengan layanan kita, dengan kerja-kerja tugas kita, kita takut kerja kita tu jadi kecil. Jadi kita punya sumbangan kecil, suami pula yang lebih. Bila suami lebih, dia di akhirat dia lepas. Kita yang susah. Sebab tu biar kita lebih. Jadi kan kita tak tahu nak kira tu macam mana matematiknya. Jumlah nafkah suami berbanding jumlah layanan kita. Macam mana nak kira? Tak boleh nak kira kan? Allah punya timbangan yang akan boleh kira mana lagi berat. Berat dia punya nafkah ke berat kita punya layanan. Jadi tetap kita usaha semaksimal mungkin. Tapi dalam bab tadi, dalam bab nafkah yang sepatutnya jadi tanggungjawab suami, kita faham konsepnya gitulah. Sebab dia memang bukan tanggungjawab kita. Jadi kalau kita nak bagi, itu nilainya sedekah, dapat pahala. Kalau kita rasa kita nak sedekah banyak, pahalanya banyak. Tapi jangan sampai jadi apa-apa satu hari nanti kita ungkit. Kan? Jadi bagi pada kadar yang boleh kita lapang dada. Itu bergantung pada keimanan masing-masing. Setakat mana kita boleh lapang dada. Kalau memang tak boleh lapang dada dah. Buat je sebagai hutang. Kan? Nak catat boleh, tak catat tak apa. Sebab tak catat ni dia ada sebenarnya kadar kewajipan nafkah. Itu merujuk kepada kadar keperluan hidup kita. Seorang individu kalau duduk di KL ataupun di Selangor ni berapa keperluan hidup kita. Itu yang suami kena bagi nafkah. Banyak keperluan sebulan. Cuba cek. Masa nak bayar zakat tu isi borang tu dia ada. Ataupun kat mana lah dia memang ada dia punya nilai tu. Katalah 1,000 sebulan. Mana ada orang keperluan ratus-ratus. Kalau KL Selangor memang minimum ribu-ribu lah. Itu kalau kali dengan setahun 12,000. Kalau 1,000 sebulan lah. Kali setahun 12,000. 10 tahun 120,000. Kalau memang kita rasa kita tak boleh nak halalkan nilai tu boleh dapatlah sebiji rumah murah-murah tu kan, rumah flat boleh dapat tu kan. Kita kata tak boleh nak halalkan nilai segitu. Kalau tiba-tiba dia buat perangai, maka kita boleh letakkan sebagai hutang. Dan di sisi Allah tak salah. Lebih baik berbanding dengan kita tak kira lepas tu tiba-tiba ungkit. Apa pun tak dapat. Dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Pahala tak dapat dah. Cuma kita sarankan memang cubalah nilaikan sebagai infak yang dah lepas-lepas ni. Kita nilaikan sebagai infak. Supaya paling kurang infak sedekah itu boleh mengurangkan atau menampal kekurangan kita dalam melayani keluarga kita. Dah tentu, dah pasti wanita bekerja ni dengan keluarga dia akan kurang lah berbanding dengan wanita yang memang duduk rumah je. Yang suri rumah kan. Sebab sebenarnya kalau kita tengok tanggungjawab, misalnya disuruh berhias untuk suami. Sebenarnya kalau tak bekerja, benda tu tak susah. Sebab suami pergi kerja 8 jam. 8 jam tu boleh jadi kelawar. Nak comot-comot, nak bau busuk, nak bau macam mana tak mau mandi ke apa. Ikutlah 8 jam. Lama tu. Kan? Bukan 8 jam kat pejabat lebih kan. Lebih. Sebab suami pergi kerja, balik kerja, campur-campur semua mungkin 12 jam.
Kan? Atau minimum 10 jam lah. 10 jam tu ikut suka sebebas-bebasnya. Nak bubuh muka color hijau, color pink, color purple, color kelabu ke ikut suka. Nak comot-comot apa benda, nak lumpur kat badan kan. Kan ada, dia kan ada tu salon spa-spa kan, pakai lumpur lah, pakai macam-macam tu boleh. Dalam tempoh suami pergi kerja. Suami balik kerja je baru kita bekerja gitu. Jadi nak pakai elok-elok tu masa suami balik kerja. Dia tak jadi beban lah sebenarnya. Sekejap je. Sebab dia balik kerja sampai tidur habis. Berapa jam je? Tak sampai 8 jam. Dan sebenarnya senang. Tapi bila kita bekerja, waktu balik rumah ni lah kita nak santai, nak jadi kelawar ni. Nak kan dah kat tempat kerja rasa terkurung semua, balik rumah nak sebebas-bebasnya pakaian kita tu, nak selonggar-longgarnya gitu kan. Nak biar selesa macam mana selesa-selesanya. Waktu tu suami ada. Tu yang jadi susah. Jadi sebenarnya memang Allah bagi tu tanggungjawab dah sesuai dengan fitrah. Dah senang dah sebenarnya. Sama juga bila kata, kenapalah aurat perempuan ni banyak sangat, susah. Kan nak kena tutup ni, kena tutup banyak. Nak keluar rumah pun susah. Sebab memang Allah bagi kita tanggungjawab tu dalam rumah. Laki tu aurat dia sikit, dah memang tanggungjawab dia kat luar. Jadi orang laki kalau duduk kat rumah tu laki bermasalah. Wanita kalau banyak sangat keluar rumah tu wanita bermasalah. Sebab sifat wanita salihah ni salah satunya dia betah di rumah. Kita boleh selesa dekat rumah. Jadi kalau kita ni jenis yang apa sikit, otak kita dah mula nak pergi mana. Otak kita mula nak merayau pergi mana, nak shopping kat mana lagi, nak pergi mana. Otak kita ni asyik nak pergi mana. Itu tanda-tanda kurang salihah. Wanita salihah ni dia hanya keluar jika ada keperluan. Dan kalau kita bekerja, maknanya keperluan bekerja. Lepas tu kita tak fikir nak merayau-rayau sampai tak mau balik. Sampai kena panggil balik macam budak kecil. Suami sampai telefon tanya, pergi mana ni? Tak balik-balik. Dah 10 malam. Allah, 10 malam ke? Lah, sedap pula sembang dengan kawan ni. Bersembang boleh sampai tak balik-balik. Itu maknanya konsep keadaannya kita kata dalam bab tanggungjawab, hak dan tanggungjawab. Jadi kita fahami dan maknanya dengan tu insya-Allah tak ada masalah untuk kita jalankan kehidupan kita. Dan kalau kita rasa okey tak apa yang selama ni kita keluarkan, kita nak buat syarat lah, kita boleh halalkan semua okey tak apa. Cuma syarat dia abang tak buat perangai. Perangai tu apa? Itulah biasanya masalah bagi kita paling besar tu bila ada orang ketiga. Tu paling besar masalah. Yang selagi tak ada masalah tu okey, kita okey je. Halal tak apa, semua halal. Sampai kita mati. Nak buat syarat macam tu okey tak apa. Boleh. Jadi kita boleh lapang dada. Kan? Maknanya kita kata kalau macam tu ada nilai juga ke? Ada nilai sebab kita buat syarat macam tu sebab kita yang tak kuat iman. Kita tak boleh tahan. Kan? Kita tidak setabah Aisyah. Kan? Kita tidak setabah Khadijah. Kan? Yang ketika mana mempunyai madu yang banyak, mereka tetap boleh bertahan walaupun ada perasaan-perasaan jealous. Kita tak boleh, memang ada pun isteri yang sampai sakit mental kan, sampai gila pun ada. Dan bila suaminya kahwin lagi, maknanya kita kata kemampuan tu tak sama. Kan? Jadi berdasarkan kemampuan kita masing-masing, maka kita boleh untuk meletakkan syarat kita masing-masing, masih lagi pada dasar tanggungjawab dan hak kita. Kadang-kadang memang ada juga yang dalam rumah tangga ni memang isteri tu lah buat rumah, isteri beli, kereta isteri beli. Suami tu kerja tak, gaji dia ke mana tak tahu. Bila tanya, dia pun jawab entah. Orang lelaki ni senang je jawab entah. Semua entah kan. Mana gaji kan sampai beli. Dia belilah kadang-kadang beli barang dapur sikit-sikit. Sayur je dia beli. Lauk-lauk kalau kena keluar duit lebih pada 100 je memang duit isteri. Suami takkan keluar duit lebih pada 100. Kalau nak dekat-dekat 100 tu dia rasa banyak sangat lah. Dan yang macam tu kadang isteri nak cakap pun susah. Misal kata dah bagi tahu bawang habis. Seminggu tak beli bawang. Lepas tu bila masakan tak sedap, dia komplain. Kan? Tak sedap ni, tak apa-apa rasa. Akhirnya dia makan kat luar. Ada kes-kes macam ni. Isteri tu maksud makan sendirilah. Makan nasi, lauk tak berbawang. Tak ada bawang ni, tak ada rasa lah. Then, maknanya, kita kata, kadang-kadang ada lelaki yang berfikir gini. Dia kata, kenapa dia perlu fikir nak beli rumah? Isteri dia nak duduk rumah tu, dia keluar balik rumah kejap je. Dia tak tidur kat rumah pun tak apa. Dia tidur tepi jalan kat masjid pun okey. Orang lelaki memang mudah, tidur mana-mana pun senang.
Jadi akhirnya dia rasa buat apa nak berhempas pulas habis duit untuk beli rumah yang isterinya nak duduk 24 jam. Akhirnya dia tak beli. Jadi itu yang kita kata keimanan lah yang akan membuatkan dia sedar bahawa itu satu tanggungjawab. Jadi tanggungjawab suami sebenarnya menyediakan rumah yang selesa untuk isterinya duduk. Selesa tu termasuk satu, terjaga aurat isteri dalam rumah tu. Yang keduanya, tidak ada orang yang boleh menyakiti isteri tu dalam rumah tu. Tak ada orang yang bermasalah dengan isteri dia dalam rumah tu. Jadi kadang ada juga lelaki yang tak mampu beli rumah, dia bawa isteri dia pergi rumah mak mertua. Duduk dengan mak mertua. Isteri bergaduh dengan ibu mertua aku. Perang dengan mak mertua, menangis tiap-tiap hari, tapi suami tu kata dia tak mampu beli rumah. Sabar je lah. Tak, suami tu salah. Berdosa di sisi Allah. Selama dia tidak mencarikan tempat yang lebih baik. Kadang-kadang isteri tu dapat rumah kecil tak apa, asalkan hati tenang. Tak ada orang yang bergaduh dengan dia. Dan diciptakan pula wanita ni yang kuat bergaduh. Kan? Ibu mertua aku selalu masalah. Jarang masalah bapa mertua aku. Dan ibu mertua aku tu nak gaduh dengan menantu perempuan. Tak gaduh pula dengan menantu lelaki. Lepas tu yang nak kena settle masalah lelaki. Tu yang kadang-kadang kita kata dengan perasaan tanggungjawab sahaja dia akan melaksanakan tanggungjawab tu dengan baik. Ni kita sebut ni jangan duk imagine suami kita masing-masing anak lelaki. Kalau imagine suami masing-masing, habislah kita jadi tak bersyukur. Suami aku gini. Sepatutnya dia tak buat gitu. Patutnya dia buat gini. Kita jadi penat lah. Tapi anak lelaki kita tu, kita kena ajar. Kalau ada anak lelaki, ajar dia supaya jadi seorang anak lelaki yang bertanggungjawab. Benda yang dah ada menantu, jangan sampai bila anak lelaki kita jadi anak lelaki yang bertanggungjawab, jadi suami yang bertanggungjawab, kita pula sakit hati. Itu yang mak mentua kadang-kadang gaduh dengan menantu perempuan tu, sebab dia tengok menantu perempuan ni dapat layanan bagaikan ratu daripada anak lelaki dia. Sedangkan dia tak dapat layanan macam tu daripada suami dia. Jadi dia sakit hati. Anak lelaki aku ni, aku yang susah-susah besarkan dia, sampai jadi orang yang bertanggungjawab, yang dapat hasil perempuan ni. Perempuan ni tu menantu dia. Orang lain yang tak datang dari mana-mana. Sepatutnya aku yang dapat. Misalnya, suami anak lelaki dia tu duk belikan barang kemas dekat isteri dia. Mak ni kata, patutnya aku yang dapat barang kemas tu. Kenapa perempuan ni yang tiba-tiba datang dalam hidup anak lelaki aku yang dapat? Aku berhabis-habisan duit selama ni. Belikan pakaian, makanan, semua cukup dengan keperluan anak lelaki aku ni. Kenapa tak dapat? Bahkan sebenarnya dalam konsep hak, misal contoh kan, duduk dalam rumah yang sama, menantu dengan mertua. Kalaulah anak lelaki dia beli mesin basuh yang dipakai sama-sama oleh mak dia dan juga isteri. Mesin basuh tu siapa punya? Isteri dia ke mak dia? Biasanya akan jadi mak lah kan. Sebab tu rumah mak dia. Kan? Jadi mesin basuh tu akan dikuasai oleh mak dia. Ini perempuan ni mesin basuh pun masalah. Kan? Lagi nak basuh tu tak dapat sebab orang tu punya baju tak habis-habis lagi. Ataupun orang tu baju dah siap tapi tak ambil-ambil lagi. Tak sidai-sidai lagi. Dah sidai baju tak angkat-angkat. Macam-macam masalah. Baju saja. Kan? Mesin basuh tu biasanya mak yang akan kuasai sebab anak lelaki dia yang beli. Padahal dalam Islam itu hak isteri dia. Kenapa jadi hak isteri? Sebab yang wajib menyediakan keperluan rumah itu suami kepada isteri. Bukan anak kepada mak. Mesin basuh kalau nak jadi hak mak dia, kena dibeli oleh suami mak dia. Ayah dia kena beli, baru jadi hak mak dia. Itu payah tu nak explain. Payah nak jelaskan. Tapi itulah hakikatnya. Itu yang jadi akhirnya jadi bergaduh. Sama dapur gas pun. Dapur gas kongsi duduk satu rumah. Dapur gas tu anak lelaki yang beli. Kan? Mak mertua ada cara sistem dia sendiri menjaga dapur gas dia. Menantu ada cara dia yang berbeza lagi. Bergaduh lah dua-dua. Sepatutnya dapur gas tu jadi hak isteri tu. Sebab dia keperluan rumah. Kalau anak lelaki dia yang beli. Tapi payahlah tiba-tiba isteri nak kata, mak, ini hak saya. Sebab suami saya yang beli. Tu gaduh lain pula. Akhirnya memang kena mengalah. Jadi kalau mengalah, kita kena faham gini. Tujuan bagi tahu ni gini. Bukan akhirnya jadi macam, kita nak tuntut semua hak kita dah. Maksudnya, kalau kita nak merelakan, kalau kita rasa kita nak reda, tak apalah, mak guna. Dalam keadaan kita tahu apa hak kita. Itu jauh lebih baik.
Jadi kita tahu, okey, mesin masuk ni sepatutnya hak kita yang boleh buat dia suka hati. Mak yang kena ikut peraturan mesin masuk ni sebab kita punya suami kita yang beli. Tapi tak apa, kita lapang dada sebab mak dah pun membesarkan suami kita dengan sangat baik sampai dia jadi suami yang bertanggungjawab. Tanda terima kasih kita kepada mak mertua kita adalah tak apa mesin masuk ni mak boleh conquer dia. Kita tumpang tak apa. Tapi dalam keadaan kita tahu hak kita, barulah kita tak memberontak. Bila tak tahu hak kita, setelah 15 tahun baru tahu. Itu yang nak marah tu. Yeah. Baik, kalau keperluan rumah tu anak lelaki beli sebelum dia berkahwin. Kalau dia beli di rumahnya lah kan, dan dia beli memang untuk mak dia. Biasanya sebelum kahwin memang dia beli untuk mak dia. Dia nak buat apa beli dapur gas. Dan memang dia beli untuk mak dia. Maknanya sebelum kahwin, dia beli tu automatik memang dia dah cakap memang beli ni untuk mak. Itu jadi hak mak dia lah. Kecuali kalau dia beli memang dia cakap ni untuk melengkapkan keperluan rumah ni. Kan? Jadi tiba-tiba lepas kahwin dia bawa isteri dia pergi rumah tu, maknanya itu kelengkapan rumah. Dia beza dia dekat niat je. Sikit je beza. Dan niat ni kadang-kadang tak nampak. Itu yang dalam Islam sangat penting. Akad. Ijab kabul tu dalam semua urusan. Bukan nak kahwin je ijab kabul. Sebab ijab kabul ni merujuk kepada apa niat kita. Jadi tadi beli keperluan rumah. Contoh beli periuk lah. Periuk kan. Letak kat dapur. Sebelum kahwin kita dah beli. Anak lelaki tu dah beli kan. Akadnya apa? Ni periuk untuk mak. Maknanya lepas kahwin pun mak dia punya jugalah. Dan tak pindah pada isteri. Tapi kalau dia kata ni periuk untuk kegunaan rumah ni. Dan maknanya lepas kahwin, dah isteri duduk situ, dia jadi hak isteri tu. Hak tu janganlah sampai pergi bawa masuk bilik. Maksudnya, kalau bergaduh-gaduh itu lebih berhak. Gitu. Isterinya lebih berhak. Jadi dia merujuk kepada niat dia. Ya? Kenapa dia beli tu? Kan? Sebab tu memang ada sebahagian ulama tu mengatakan sebaiknya jangan duduk sekali. Sebab wanita ni dia adalah pemimpin rumah. Itu yang Nabi bagi tahu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita tu pemimpin dan kita tu ada tempat jajahan takluk kita masing-masing. Dan bagi wanita dia adalah ra'iyah fi baiti zawjiha. Wanita tu adalah pemimpin dalam rumah suaminya. Maknanya dia ni queen. Queen yang akan kontrol keadaan rumah. Bukan orang dalam rumah tu, keadaan rumah tu. Jadi barang dalam rumah tu lah jajahan takluk wanita. Itu yang bergaduh. Bila rumah sekali. Sebab sama-sama queen of the periuk. Kan? Queen of the mesin basuh. Queen of the dapur gas. Beza dengan lelaki. Kalau lelaki, dia adalah pemimpin kepada keluarga dia. Orang. Bila orang, dia takkan, dia pergilah mana-mana pun orang tu juga. Dia bukan pemimpin barang. Kita pemimpin barang. Kan? Barang dalam rumah. Jadi bila dalam rumah tu ada dua queen, memang bergaduh. Dia, orang main chess pun tak ada dua queen. Dia tak boleh. Dua queen gaduh. Dia tak boleh. Kan? Akhirnya ada pentadbiran masing-masing. Cara mentadbir lain. Kecuali ada dua queen, lepas tu kita dah bahagi tugas siap-siap. Ada queen of dapur. Ada queen of ruang tamu. Itu tak apa, kita dah bahagi. Jadi jajahan takluk kita tu tempat masing-masing. Kan? Tapi biasanya bila dah duduk sekali tu, queen of the house tu mak lah. Sampai bilik kita pun dia juga queen. Kan? Sebab dia akan check. Itu asalnya rumah dia. Itu kebiasaan yang berlaku. Okay. Jadi kalau lelaki dia pemimpin kepada keluarga, kepada isteri, kepada anak-anak. Duduklah kat mana-mana pun orangnya itu juga. Dia tak akan bertukar. Kan? Jadi tak ada masalah. Sebab tu dia tak gaduh. Tak gaduh dalam bab duduk kat mana pun dia tak gaduh. Sebab anak dia adalah di bawah pimpinan dia. Dia tak boleh berpindah tiba-tiba ke atuk dia. Tak. Kecuali dia tak ada baru pindah ke atuk dia. Ataupun tak ada siapa-siapa. Penjagaan anak-anak tu tanggungjawabnya jatuh ke atas penjaga dia. Orang yang jaga dia pada masa tu. Jadi orang. Dia takkan bertembung lah kalau orang. Kalau barang memang banyak bertembung. Itu makna konsep yang bila kita faham dalam Islam ni kaedah dia. Kita kena faham tentang hak kita. Lepas kita faham, lepas tu baru kita boleh bertindak. Sama ada kita nak melepaskan hak kita boleh. Kita nak tuntut hak kita boleh. Kita nak letakkan syarat pada hak kita boleh. Semua boleh. Tapi kena tahu dulu hak kita. Sama dalam misalnya pusaka kan. Pusaka harta warisan ni.
lepas seseorang tu meninggal, misalnya ibu kan, lepas tu kita ada hak dapat harta pusaka. Kalau tiba-tiba ada orang cakap dengan kita, awak halalkan tak harta pusaka awak ni? Kita pun kata tak apa, halal je lah. Kan? Bagilah ke adik kita yang tak kahwin lagi tu, dia tak ada duit lagi bagi dia, kita dah cukup semua, tak apa. Dalam Islam kita hanya boleh buat macam tu bila kita tahu berapa bahagian kita dapat. Kalau tak tahu tak boleh buat macam tu. Kenapa? Sebab masa tak tahu, okey tak apalah bagi ke adik. Dia tak ada duit lagi, kita dah kerja dah semua, dah cukup rumah, kereta semua ada, tak payahlah. Tiba-tiba 10 tahun kemudian kita dapat tahu, rupanya bahagian kita 500,000. Cancel tak? Kalau tahulah banyak ni dulu aku tuntut separuh pun jadilah. Kan? Patutlah tiba-tiba tengok adik kita tak kerja, tiba-tiba dapat beli rumah banglo. Rupanya dapat 500,000 pada aku, 500,000 pada abang dia, 500,000 lagi pada kakak dia. Rumah dia harga 1,500,000. Dapat harta pusaka. Ingatkan mak ni miskin, tak nampak apa pun barang kemas mak. Rupanya mak banyak tanah. Kan? Kita tak tahu. Jadi Islam benarkan bila kita tahu berapa hak kita, bahagian kita, baru kita boleh halalkan. Kalau nak halalkan atau nak tuntut pun boleh, tak jadi kesalahan. Tak dianggap berkira. Itu hak kita. Dalam rumah tangga pun sama. Maknanya suami isteri perlu tahu hak. Lepas tu kita nak lepaskan hak kita, tak apa. Itu termasuk misalnya hak nafkah tadi kan. Berapa nafkah kita patut dapat. Kita tahu berapa. Lepas tu kita nak lepaskan hak kita, tak apa. Tadi bila yang tanya tadi, kalau kita sama-sama redha boleh tak? Baik, boleh. Tapi syarat dia juga kena tahu berapa sebenarnya yang kita redha tu berapa. Kalau tahu-tahu tadi, rupa-rupanya hak kita daripada gaji suami tu ada 3,000 sebulan. Sebab gaji suami 15,000. Rupanya kita ada hak peribadi kita tu 3,000 daripada gaji dia. Kalau tahu, aku tak kerja tak apa. Kan? Tapi kita kata masa tu, okay, tak apalah, redha, tak tahu berapa sebenarnya kita punya hak. Dan sampailah 18 tahun kemudian, baru kita kira 3,000 kali 12 bulan, 36,000. Kali dengan 10 tahun, 360,000. Kali dengan 18 tahun, dah nak dekat 20 tahun tu. Nak dekat 1,000,000. 800,000, dekat 700,000 sekitar. Segitu kita halalkan dulu. Redha ke tak ni? Tanya balik. Benda dah lepas. Dia jadi masalah. Pada masa akan datang. Jadi kita kena tahu berapa hak kita. Lepas tu kita nak lepaskan, tak apa. Tak ada masalah. Bahkan itulah yang lebih baik. Maknanya kita betul-betul tahap yang boleh berlapang dada. Itu konsepnya. Hari ni tahu tak? Sebenarnya kita tu ada hak berapa daripada gaji suami sekarang? Tak tahu kan? Gaji dia pun kita tak tahu tak? Kena buat fikiran. Kena bincang. Bagi yang boleh bincang, memang boleh bincang lah. Kan? Elok untuk kita bincang. Tapi memang ada juga jenis tak boleh nak bincang. Tak boleh bincang dengan suami. Apalagi yang detail-detail itu. Suami kata, ni balik dari kelas mana pula. Dah jadi kira. Nanti dia reject. Ustazah Quratul Ain tak boleh ngajar dah. Dengar je kita buka kuliah. Ustazah Quratul Ain tutup. Habis saya kena. Kita menyampaikan yang hak. Maknanya itu hak yang Allah bagi kepada kita sebagai wanita. Mau kita tahu dan kita faham. Islam tu bagi hak yang sangat besar pada kita. Okay. Dalam sebuah rumah tangga sebab tu ada hak sepencarian. Maknanya isteri yang tak kerja langsung pun ada hak pada harta suami. Yang memang duduk rumah saja pun, yang main Facebook tadi tu, itu pun dia ada hak atas harta suami. Jadi dalam dompet suami ada duit kita. Dan yang kalau kita kata kalau suami tak keluarkan duit tu, maknanya suami telah mencuri duit kita. Curi dengan cara tidak mengambil. Itu yang susah, parah tu. Tak sedar kan? Jadi dia curi harta kita selama ni tanpa nampak pun dia ambil apa-apa kertas duit daripada kita, tapi dia telah pun berstatus pencuri daripada harta isteri dia. Ya? Sebab pada harta dia ada harta kita. Tapi pada harta kita tak ada harta dia. Marah suami. Tak acik lah, ni memang ada suami yang cakap macam tu. Apalah isteri kerja penat-penat. Kita, isteri kerja, kita yang izinkan. Dia kata. Apa pula semua duit dia? Dah kalau kita kata, kalaulah kita tahu kan sebenarnya kadar tenaga yang sebenarnya Allah bagi kepada lelaki dan wanita yang berbeza tu.
Baru kita faham kenapa sebenarnya pada harta dia ada harta kita. Contoh gini kan. Ni kan dalamnya ada cecair nampak kan. Ini misalnya se-full inilah kita kan. Tenaga Allah bagi kepada kita kadar ni. Nampak tak cecair ni? Hand sanitizer ni dah separuh kan. Tak habis separuh. Baik katalah laki segini kan. Dan tenaga yang Allah bagi pada dia full gelas. Jadi ketika mana seorang wanita bekerja, dia dah guna hujung tenaga ni. Dia punya tenaga ni dah separuh dah. Dia dah guna sampai habis. Sebab tenaga dia memang banyak ni. Sedangkan laki yang Allah bagi dia tenaga full ni, waktu dia guna tenaga dia baru guna sebahagian. Waktu bila dia guna tenaga habis, waktu di medan perang, baru habis. Kita boleh bayangkanlah kepenatan, kedahsyatan suasana medan perang. Itu baru habis tenaga dia. Sedangkan kita belum pergi, kita haji saja tu dah habis tenaga. Jadi logik tak kalau kita kata dia yang Allah bagi dia ekstra tenaga ni lebih banyak ni tenaga dia lebih. Tenaga ini adalah untuk dia gunakan dibagi-bagi hasil daripada penggunaan tenaga yang lebih ini kepada orang-orang yang ada di bawah tanggungjawab dia, termasuk isteri dan anak-anak. Dan dia ada baki lagi tenaga yang sama banyak dengan kita. Waktu kita tak buat apa-apa lagi. Waktu kita belum buat apa-apa, dia dah buat kerja. Dia baru guna sebahagian dan masih ada baki yang sama dengan kita. Bila dia guna pula tenaga baki tu sampai ke hujung, itu baru dia berhak untuk guna untuk diri dia. Barulah yang itu jadi hartaku jua. Sebab yang tenaga baki yang sama tu. Yang sama dengan kita. Kan? Kita ni awal-awal lagi tak ada dah atas ni. Kosong dah atas ni. Dah awal-awal lagi dah pakai hujung dah. Jadilah yang hujung ni memang hartaku jua. Yang hujung ni. Jadi kalau kita nak samakan, katalah satu ni, maknanya laki punya tenaga Allah bagi full, perempuan punya tenaga dah banyak ni. Jadi waktu laki guna tenaga banyak ni, ini tenaga yang Allah bagi lebih pada laki, kalau bateri tu power dah lebih, supaya hasil daripada tenaga yang dia gunakan di sini, hasil dia akan menghasilkan nafkah, dan nafkah tu mesti dia bahagi-bahagikan. Bakilah tenaga yang sama dengan kita kat sini. Yang ini ni kalau dia pakai juga sampai hujung, dah tu ekstra untuk dia. Kan? Dia yang tu memang dia punya dah. Tapi jarang orang lelaki pakai tenaga sampai hujung ni. Sebab tenaga hujung ni memang tenaga yang itulah kita kata yang habis perah semuanya gitu. Kan? Di medan perang lah kalau nak bayangkan. Cuma payah juga nak bayang medan perang sebab tak pernah pergi. Kalau wanita pergi haji, kalau lelaki haji dia belum keluar tenaga apa-apa. Bagi dia masih enjoy lagi. Kan? Macam bersukan kan? Dia berjalan apa tak ada apa-apa lagi. Kan? Maknanya itu konsep yang kalau kita fahami, maknanya itulah keadilan dalam Islam yang memberikan kepada kita hak. Dan kita masing-masing ada tanggungjawab yang sesuai dengan penciptaan kita. Kan? Naluri ataupun sesuai dengan fitrah penciptaan kita semua. Okay. Baik, insyaAllah sampai sekadar tu. Nanti kita akan tengok mengenai dengan kewajipan dalam ekonomi dan pekerjaan pula. Kewajipan wanita dalam politik dan sebagainya. Baik, wallahu a'lam. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.